Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya penjelasan ke atas buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Meskipun video ini ialah penjelasan ke atas buku saya juga akan menjelaskan jika saya dapat soalan yang ada kaitan dengan topik zikir selepas solat. Jadi dalam video ini saya akan mengulas ataupun menjawab satu soalan bagus yang saya dapat. Yang ini bolehkah disatukan, bolehkah dikombine antara zikir selepas solat subuh dengan zikir waktu pagi, dan bolehkah dikombine, disatukan antara zikir selepas solat asar dengan zikir pada waktu petang. Okey, sebelum menjawab soalan itu saya nak beri pengenalan dahulu tentang apakah yang dimaksudkan dengan zikir waktu pagi dan zikir waktu petang. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mengkaji serta menghimpun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan yang hasan tentang zikir, kita akan temui ada sejumlah zikir yang baginda anjurkan ia untuk dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang, dan sejumlahnya itu tak silap saya ialah 24 buah zikir. Okey, dan zikir-zikir ini telah pun dihimpun, cuma para ulama mereka berbeza pandangan. Bilakah yang dimaksudkan dengan tempoh pagi itu dan bilakah yang dimaksudkan dengan tempoh petang itu? Bagi zikir pada waktu pagi, mereka bersetuju bahawa ia bermula dengan masuknya waktu subuh. Cuma mereka berbeza bilakah ia berakhir. Ada yang kata berakhir dengan masuknya waktu syuruk, ada yang berkata ia berakhir dengan masuknya waktu zuhur, maknanya just before waktu zuhur. Tentang zikir petang pula, mereka bersetuju bahawa ia bermula dengan masuknya waktu asar, tetapi mereka berbeza pandangan. Bilakah ia berakhir? Adakah dengan masuknya waktu maghrib, atau dengan masuknya waktu isyak, atau pada tengah malam? Okey, pandangan peribadi saya memandangkan Rasulullah SAW sendiri tidak menetapkan batas waktunya secara spesifik, maka ia kembali kepada kebiasaan masyarakat itu, bilakah yang dimasukkan dengan pagi, bilakah yang dimasukkan dengan petang. Apabila masyarakat kita pagi lazimnya bermula daripada masuknya waktu subuh sehingga lebih kurang tengah hari sebelum masuknya waktu zuhur, atau sebelum 12 tengah hari, sebab 12 tu dah tengah hari kan. Jadi itulah tempoh waktu pagi ya, yakni daripada masuknya waktu subuh sehinggalah 12 tengah hari. Alright. Untuk waktu petang pula, ia bermula dengan masuknya waktu asar sehingga sebelum masuknya waktu isyak. Kerana waktu maghrib tu masih boleh dikonsider petang lagi, masih boleh dikira sebagai petang kan. Jadi itulah tempoh waktunya. Okey, itu kemudian. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana nak cari? Adakah kitab ataupun rujukan yang telah menghimpun zikir-zikir pada waktu pagi dan petang ni? Sebenarnya ada ya. Yang ini kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yang pernah saya syorkan dalam video-video sebelum ini, dan di sini saya syorkan sekali lagi sebab kitab kecil ni telah menghimpun zikir-zikir daripada Rasulullah SAW, baik yang baginda amalkan maupun yang baginda ajar, berdasarkan hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Maknanya kita tahu rujukannya apa, kita tahu darjatnya apa, ada nombornya sekali, dan ditelaskan juga ataupun dalam sebahagian edisi dijelaskan juga darjatnya sama ada sahih, hasan ataupun dengan kedhaifan yang ringan. Tak silap saya pengarangnya memang fokus kepada sahih dan hasan, tetapi sebahagian hadis tu ada yang diperselisihkan kepada darjat dhaif, okay? Ada yang diperselisihkan. Tuan-tuan dan puan-puan, menyebut tentang amalan zikir ini, kadang-kadang sebahagian masyarakat kita mereka tak tahu tentang zikir-zikir daripada Rasulullah SAW. Mereka tidak tahu sumber-sumber yang telah menghimpun zikir-zikir tersebut. Padahal jika mereka mengetahui zikir itu begitu banyak sehingga kan bukan sahaja tak sempat nak amal, nak baca pun tak sempat, maknanya nak tengok apa dia zikir tu, itu pun tak sempat. Okey, dan buku Hisnul Muslim yang saya sebut ni nipis saja. Ada lagi yang lebih tebal seperti kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, dan juga kitab Amal Al-Yaum Wal-Lail oleh Imam Ibn Sunni. Itu lagi tebal, mungkin tak pernah dengar lagi pun kan. Hisnul Muslim yang kecil ni pun mungkin tak ada orang dengar. Jadi disebabkan oleh sebahagian masyarakat kita yang tidak tahu tentang hadis-hadis ni, tetapi mereka ni ada semangat untuk beribadah, ada kerajinan untuk berzikir. Atas sebab tidak tahu inilah mereka ada resort tu, mereka mencari zikir-zikir yang lain yang Tok Guru ajarlah, yang selak tirai lah, dapat mimpi, dapat ilham. Padahal yang daripada sunnah Nabi SAW itu sendiri sangat banyak sehingga tak sempat untuk diamalkan maupun untuk dibaca. Saya teringat ya, dalam masa seminggu dua ini ada seorang yang meninggal dunia di Malaysia yang dikatakan sebagai seorang wali, dan daripadanya diriwayatkan sekian banyak amalan-amalan. Saya tak tahu itu sahih ataupun tidak, tapi amalan-amalan ini disandarkan kepadanya dan ia tersebar di media sosial setelah beliau meninggal dunia. Dan dikatakan beliau ni seorang wali dengan banyak amalan-amalannya. Bila disebar amalan-amalan tersebut, banyak yang tidak selari dengan sunnah Nabi SAW.
Tetapi disebabkan masyarakat kita ni tak tahu tentang sunnah Nabi yang sahih, asalkan seseorang itu banyak amalannya, dah angkat taraf menjadi wali, dan kemudian mereka pun turut mengamalkan amalan-amalan yang disandarkan kepada dia, yang diriwayatkan kepada dia. Padahal amalan itu tidak selari pun dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudiannya kita duduk bersyahadah. Syahadah kita bahawa Muhammad itu, kita bersaksi, adalah pesuruh Allah. Tapi tak mahu pun ambil amalan daripada dia. Kan? Amalan daripada seseorang yang disandarkan, yang dikatakan kepada wali, terus tersebar melalui media sosial dan terus diamalkan. Berebut-rebut nak amalkan, berebut-rebut nak forward. Yang daripada hadis-hadis sahih, tak mahu. Kalau forward, ada orang balas balik. Ni Wahabi ni. Kan? Begitulah sedihnya keadaan masyarakat kita, ya. Jadi hadis-hadis yang menghimpunkan zikir pagi dan petang sudah ada dalam aplikasi Hisnul Muslim. Hisnul Muslim tu asalnya buku, tapi sekarang sudah ada dalam bentuk aplikasi, sama ada untuk Android maupun iOS. Saya tak nak bagi link. Sila cari sendiri. Sila pandaikan diri sendiri dan cari sendiri. Jangan semua benda nak kena spoon fed. Jangan semua benda nak kena ajar. Sampai benda yang mudah seperti ini pun tak tahu. Okey, kembali kepada soalan. Itu pengenalan kepada zikir pagi dan petang. Kembali kepada soalan, bolehkah disatukan? Bolehkah dikombine antara zikir selepas solat subuh dengan zikir pagi? Zikir selepas solat asar dengan zikir petang. Okey. Pertama, jika yang dimasukkan itu ialah seseorang itu selepas dia berakhir solat subuh, dia membaca zikir-zikir selepas solat subuh, kemudian dia sambung baca zikir-zikir pada waktu pagi, itu dibolehkan. Tetapi jika yang dimasukkan ialah dia combine, dia satukan, ataupun masyarakat kita disuka amalan 2 in 1. Bacaan zikir yang ada kesamaannya, itu tak boleh. Sebab zikir pada waktu pagi adalah ibadah tersendiri, zikir selepas solat fardu adalah ibadah yang tersendiri. Contohnya, ada bacaan zikir yang sama, ialah membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi selepas solat fardu pun dianjurkan, zikir pada waktu pagi pun dianjurkan, selepas solat asar pun dianjurkan, zikir pada waktu petang pun dianjurkan. Sebenarnya membaca ayatul kursi itu dianjurkan selepas setiap solat fardu. Jadi tak boleh combine. Dia tak boleh kata saya baca ayat kursi ini menjadi zikir aku selepas solat, dan ini juga menjadi zikir aku pada waktu pagi dan petang. Tidak begitu. Maknanya dia kena buat berasingan. Selepas solat subuh dia baca ayatul kursi, dan juga semua zikir-zikir berkaitan dengan selepas solat subuh itu. Dah habis tu dia baca pula zikir pada waktu pagi, dan di dalamnya ada juga ayatul kursi, maka dia baca ayatul kursi sekali lagi. Jadi in total dia baca 2 kali. Demikian juga pada zikir pada waktu petang. Dalam zikir selepas solat asar dia baca ayatul kursi, dan bila dah habis tu dia baca zikir pada waktu petang, dia baca sekali lagi ayatul kursi. Demikian juga dengan membaca surah-surah pelindung, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan juga surah Al-Ikhlas. Okey, ia Nabi SAW anjurkan selepas setiap solat-solat fardu, dan juga sebagai zikir pagi dan zikir petang. Okey, jadi selepas solat subuh dia membaca surah-surah pelindung yang 3 itu. Bila dah selesai dia baca zikir pagi, dia ulangi sekali lagi surah yang 3 itu. Demikian juga untuk solat asar. Selepas solat asar, zikir selepas solat asar, dia baca surah yang 3 itu. Kemudian apabila dia membaca zikir waktu petang, dia baca sekali lagi surah yang 3 itu. Surah-surah pelindung yang 3 itu, ya. Jadi tidak boleh combine 2 in 1. 2 in 1 ni, shampoo 2 in 1 boleh. Tapi nak beramal soleh, kita buat secara berasingan, ya. Kita teringat macam ibadah puasa kan, selepas hari raya tu. Nak puasa, nak beribadah tapi malas. Nak pahala banyak tapi malas nak shortcut. Maka puasa qada dan juga puasa sunat itu disatukan, kan. Okey, jadi itu jawapannya. Dan di sini ada sikit masa ni ingin saya jelaskan tentang macam mana ya tak cukup masa ni. Tak cukup masa lah, busy ke apa semua tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, luangkan masa untuk Allah, Allah akan memberi anda masa. Okay? Make time for Allah, Allah will give you time. Jika kita ni sibuk dengan urusan dunia, maka memang kita akan berserabut dengan kehidupan dunia ini dan tak ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita zikir ni banyak, macam saya kata tadi ada 24 kan. Jika tak sempat semua, sebahagian pun tak apa. Yang penting kita make an effort. Kita make an effort. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang ke-9 daripada hadis 40 Imam Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Dan apa yang aku perintahkan kamu kepadanya, maka lakukanlah ia semampu kamu. Semampu kamu. Dan jauhilah daripada banyak bertanya, kerana tidaklah musnah kaum-kaum sebelum kalian, melainkan kerana banyaknya bertanya dan banyaknya berselisih dengan para nabi mereka. Okey, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu daripada lafaz Muslim. Sila rujuk hadis ke-9 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Jadi memang Rasulullah SAW menganjurkan kita zikir pagi dan petang. Ada 24 zikir semuanya, tapi
Kalau rasa banyak sangat, tak boleh buat semua, buat sebahagian. Tak boleh buat 4, nak buat 15 ke, nak buat 10 ke, nak buat 5 ke, at least you make an effort. Dan you make an effort, Allah akan bagi anda masa. Lepas tu anda akan biasa melakukannya dan anda akan memiliki masa yang cukup untuk melakukannya, ya. Tu yang pertama. Yang keduanya, cuba adjust masa. Okey, katakanlah pagi-pagi selepas solat subuh, dah baca zikir selepas solat subuh. Tapi lepas tu nak kena pergi pejabat, nak kena kerja, nak hantar anak sekolah apa semua. Okey, tak apa, silakan. Tapi katakanlah anda bergerak pagi apa semua sampai pejabat awal. Tak payah buka Facebook. Tak payah buka TikTok. Bacalah zikir tersebut, kan? Katakan kita memang bergerak awal untuk elak kesesakan lalu lintas. Sampai pejabat awal. Buka macam tu, baca. Hari ni baca Al-Quran, mungkin besok baca tu, atau baca yang ni, atau baca kedua-duanya sekali pun boleh, kan? Jadi, kita time management, uruskan masa kita, insyaAllah akan ada masa untuk membacanya. Demikian juga zikir petang. Mungkin petang, rushing nak balik daripada pejabat, apa semua tu tak sempat, kan? Okey. Antara maghrib dengan isyak boleh baca. Katakan pergi ke surau, ada kuliah maghrib pun dengan ustaz tu, alamak, kan? Daripada duduk sembang, daripada duduk termenung, baca zikir yang pada waktu petang tu. Kan? Jadi ada masa sebenarnya, tapi cuma kita ni disebukkan urusan lain yang kalau kita duduk saja nak berfikir, ada masa. Dan ingat macam saya kata, if you make time for Allah, Allah will give you time. Okay? Dan kepada wanita yang haid misalnya, ya, yang tidak dapat melaksanakan solat, jangan terus tak beramal ibadah. Jangan kalau waktu period tidur bangun 7 pagi, bangun 9 pagi, kan? Tak, bangun juga awal, tapi anda boleh membaca Quran, anda boleh membaca zikir-zikir yang macam saya sebut ni, zikir pagi dan petang. Jadi boleh saja, ya. Jadi nak tak nak saja, ya. Kalau kita nak, Allah akan bagi kita masa untuk melakukannya. Baik, itu yang saya maksudkan dengan zikir pagi dan petang, dan itulah penjelasan saya sama ada boleh combine ataupun tidak. Maka ia adalah ibadah yang berasingan. Maka mana-mana lafaz zikir yang sama, okay, kita baca secara berasingan juga, dia tidak combine menjadi dua dalam satu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.